Selamat sejahtera saya ucapkan kepada seluruh murid-murid tingkatan 3. Hari ini anda memulakan persekolahan anda ke sekolah dan anda akan mempelajari pendidikan moral di bawah unit 1. Tajuknya iaitu Pilihan Bermoral, Pilihan Saya. Pelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Oleh itu, saya minta murid-murid dengar, faham dan cuba fokus ketika cikgu sampaikan pembelajaran ini kerana kita ada latihan selepas mempelajari nota ini. Murid-murid, seperti yang anda lihat di dalam skrin video ini, cikgu menggunakan buku teks pendidikan moral 100%. Ya. Jadi, kamu boleh rujuk sepanjang pembelajaran yang cikgu ajar. Kita akan gunakan buku teks. Cikgu akan menggunakan buku teks ini sebagai panduan anda semua untuk belajar bersama cikgu. Baik, mula-mula kamu akan belajar tentang ciri pilihan bermoral. Ya, apa itu ciri pilihan bermoral? Yang pertama awak kena fahamlah pilihan bermoral ni. Apa itu pilihan bermoral? Ya. Pilihan bermoral ialah sesuatu pilihan yang anda nak pilih untuk melakukan sesuatu perkara. Dan perkara yang anda nak pilih itu adalah perkara yang Jadi, itu dinamakan ciri pilihan bermoral. Ciri ni pula bagaimana kita nak mengamalkan pilihan bermoral itu. Yang pertama kita tengok kalau kita nak mengamalkan ciri pilihan bermoral, kita mestilah bertingkah laku baik. Apa perbuatan yang kita lakukan dan kita nak jadikan dia sebagai pilihan bermoral yang kita nak buat perkara itu, mestilah perbuatan itu baik, benar dan patut. Baik, benar dan patut. Tiga perkara ini adalah perkara yang berbeza. Benar, baik, patut, tetapi ia merangkumi satu hal. Satu perkara ini merangkumi tiga benda. Iaitu perkara baik, perkara yang benar dan perkara yang patut. Jadi seseorang perlulah melakukan seperti apa yang katakan tadi. Baik, yang kedua ialah mengikut ajaran agama. Sesuatu pilihan bermoral itu mesti agama anda ada ajar. Mesti kepercayaan yang anda sanjung selama ni anda amalkan. Jika agama melarang kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bermoral, maka janganlah anda lakukan. Jika ajaran agama anda mengajar kita menghormati antara satu sama lain, utamanya awak hormat ibu bapa awak, cikgu-cikgu awak, seluruh kaum keluarga awak, maka anda kena amalkan sebagai ciri pilihan. Baik, yang ketiga, anda haruslah mematuhi peraturan undang-undang. Pilihan yang kita buat itu mestilah patuh kepada undang-undang. Anda tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang melanggar peraturan undang-undang. Itu salah. Itu salah. Ya. Baik. Dan yang terakhir sekali ialah mendatangkan kebaikan. Apa yang kita nak buat memberi benefit kepada diri sendiri dahulu dan juga orang lain secara tidak langsung. Kebaikan yang kita nak buat ni beri kesan yang positif dalam hidup kita dan juga orang-orang. Contoh, saya nak bagi contoh. Contohnya ialah anda menolong mak anda basuh baju, anda menolong mak anda menjidai baju, anda menolong mak anda melipat baju. Jadi secara tidak langsung anda mendatangkan kebaikan kepada diri anda. Anda akan jadi lebih rajin dan anda mengurangkan beban ibu anda, mak anda di rumah untuk melakukan aktiviti harian di rumah. Nampak tak? Jadi itu adalah salah satu contoh ciri pilihan bermoral yang perlu anda amalkan. Pergi kepada keperluan membuat pilihan yang bermoral. Apa perlunya kita nak buat pilihan bermoral? Kenapa kita mesti nak buat pilihan bermoral? Boleh-boleh sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada dilema moral. Dalam kehidupan kita ni ada dilema moral. Jadi kita perlu mengenal pasti, kemudian mengenal pasti untuk cara kita bertindak. Bagaimana kalau nak bertindak, kita kena pasti punca langkah penyelesaian. Kemudian kita ambil tindakan itu dalam membuat pilihan. Jadi kita perlu membuat pilihan supaya yang pertama ialah untuk memelihara harga diri anda. Setiap perbuatan kita akan sentiasa diperhatikan.
tidak kira lah ibu bapa awak pantau awak, ibu bapa guru-guru melihat perbuatan anda, menegur anda, ataupun rakan-rakan anda atau orang seluruh masyarakat. Kerana tindakan kita ini, apa yang kita lakukan ini akan memberikan kesan kepada diri kita dan secara tidak langsung memberi efek ataupun keluarga juga turut terkesan sekiranya perbuatan itu dilakukan dengan baik, maka harga diri kita akan dijaga. Tetapi kalau perbuatan kita melakukan suatu perbuatan sehingga mencemarkan nama baik diri kita, maka keluarga kita juga akan tercemar. Imej keluarga akan tercemar. Orang akan memandang serong kepada diri kita dan keluarga kita. Ini terutamanya pelajar perempuan lah. Murid-murid perempuan, anda perlu jaga harga diri anda kerana ada sebagai seorang perempuan seharusnya menunjukkan kesopanan, sopan santun. Murid-murid lelaki pun sama, murid-murid lelaki pun sama. Tetapi setiap orang main peranan untuk menjaga harga diri masing-masing. Janganlah lakukan perkara yang boleh mengecewakan hati ibu bapa dan keluarga anda. Baik, yang kedua iaitu kalau kita dapat membuat pilihan bermoral, kita akan meningkatkan keyakinan diri. Kita akan melakukan sesuatu perkara tanpa rasa was-was, tanpa rasa teragak-agak untuk melakukan sesuatu perkara. Kita akan melatih diri kita untuk sentiasa melakukan perkara yang betul tanpa mempedulikan kata-kata orang lain. Ini saya bagi contoh. Dan yang ketiga, memupuk perpaduan dan keharmonian. Ini yang biasa kita buatlah apabila seseorang itu menolong orang lain secara ikhlas, maka akan membutuhkan sikap perpaduan, sikap tolong menolong, sikap mesra alam kepada orang ramai, mesra alam kepada alam sekitar, akan secara tidak langsung tunjukkan semangat kekitaan, semangat seia kata, muafakat. Bila muafakat, ia jadi berkat. Jadi perpaduan ataupun toleransi, tolong menolong antara satu sama lain dapat diwujudkan secara tidak langsung, mewujudkan suasana harmoni, suasana yang sangat menyenangkan untuk diri kita dan sekeluarga serta seluruh kaum masyarakat. Baik, seterusnya melahirkan sikap hormat menghormati. Tadi saya dah kata tadi, pilihan memoral sudah pasti melahirkan diri kita untuk mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Anda tidak boleh hanya hormat kepada keluarga anda saja. Anda kena hormat kepada orang lain, terutama guru anda. Pada waktu sekolah 5 hari anda akan berjumpa dengan cikgu. Sama ada anda suka atau tidak suka kepada guru itu, anda mesti hormat, kerana kita belajar dengan orang, kita perlu pastikan ada keberkatan ketika belajar. Dan yang kedua, bila kita belajar, bila kita hormat menghormati, apa yang kita belajar itu akan mudah faham. Apa yang kita belajar, kita akan lulus periksa dengan cemerlang. Baik, yang seterusnya ialah meningkatkan hubungan kerjasama. Jika tadi anda dapat membuat pilihan bermoral, anda kerjasama antara orang lain, anda hormat menghormati antara satu sama lain, terutama rakan anda, maka ia meningkatkan hubungan kerjasama yang menghubungkan kerjasama ke arah perpaduan. Contohnya cikgu beri test atas ataupun cikgu berikan tugas kepada anda, jagalah kebersihan sekolah. Yang pertama, jaga kebersihan kelas dulu. Jadi anda kena sepakat dengan rakan-rakan anda yang berbilang kaum di dalam kelas agar sentiasa menjalankan tanggungjawab untuk membersihkan kelas, menjalankan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan persekitaran sekolah, menjalankan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar di kawasan perumahan anda. Jadi bila ada kerjasama daripada semua orang tanpa berbilang kaum, maka tadi semangat perpaduan dapat kita latih. Dan yang terakhir ialah menjamin masa hadapan yang baik. Ini sudah pastilah kerana jarang kita dengar orang melakukan perbuatan yang baik, masa depan dia musnah. Jarang kita dengar. Tak pernah dibuat orang. Kecuali kalau buat-buat baik. Ada niat tak baik. Itu salah. Kita buatlah baik ni kerana kita pilih perbuatan itu mendatangkan kesan kepada diri kita dan orang lain yang memberi kebaikan kepada semua pihak. Itu dinamakan sebagai pilihan bermoral. Menjamin masa hadapan yang baik maksudnya menjamin hidup anda
agar sentiasa menjadi budak baik dan anda akan menikmati kehidupan yang lebih bahagia dalam kehidupan anda sehari-harian. Baik, seterusnya kita akan belajar tentang kepentingan mempertahankan pilihan bermula. Tadi keperluan, apa keperluannya, sekarang kepentingan. Kenapa kita nak mempertahankan pilihan bermula? Yang pertama, kita nak hidup sejahtera, murid-murid. Kita nak hidup sejahtera. Kita tak nak hidup bergaduh sehingga menyebabkan konflik. Konflik ni ada banyak konflik. Kita tak nak. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak hidup aman. Jadi kita perlu mempertahankan pilihan memora kita dengan cara mengamalkan perbuatan yang baik kepada semua orang supaya semua orang dapat hidup aman, bahagia. Yang kedua, dihormati rakan. Apa yang kita lakukan itu bukan setakat rakan saja yang menghormati kita, tetapi ahli keluarga kita juga akan hormat kepada kita. Kerana sikap perbuatan baik kita itu akan dicontohi oleh orang lain. Jika anda selalu menolong orang lain dengan seikhlas hati, maka orang itu akan menyanjung anda. Seseorang akan kagum kerana ada anak muda yang baik seperti anda. Nampak? Dia akan kata begitu. Jadi anda terutamanya kepada rakan-rakan lah. Kalau rakan-rakan ada masalah, anda bantu dia semampu yang baik. Dan yang ketiga, apabila kita melakukan kebaikan, sudah semestinya kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Apa maksud dipandang tinggi masyarakat? Masyarakat akan memandang kita baik. Dia akan memuji kita dengan baik. Dan dia tidak akan sesekali menganggap ataupun prejudis terhadap perbuatan kita. Dia tak akan ada rasa sangsi. Masyarakat tak ada rasa sangsi. Kerana tengok muka awak selalu je titik sampah tepi-tepi jalan, awak selalu tolong makcik belah jalan, awak selalu tolong orang lain, maka orang yang memandang anda itu akan puji anda, akan respect anda bahawa anda adalah seorang yang manusia yang berguna untuk di dunia, untuk di dunia dan di akhirat. Jadi, marilah kita sama-sama membuat pilihan memora, melaksanakan pilihan memora yang kita pilih supaya bukan buat baik untuk dipuji, tetapi buat baik untuk mendatangkan kebaikan diri dan juga kebaikan kepada orang lain. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu berikan anda isu moral. Isu moral yang pertama, ini dilema ganda lah. Ganda menghadapi masalah obesiti. Obesiti ni lah orang yang berbadan besar lah, lebih muatan, ketinggian rendah. Itu obesiti. Dia telah dinasihati oleh doktor untuk mengurangkan pengambilan makanan berlemak dan manis. Maknanya doktor tak bagi lagi dia makan benda yang lemak dan manis. Jadi murid-murid, saya pesan kepada murid-murid, anda masih muda lagi. Jadi jagalah kesihatan. Jangan makan banyak. Jangan ambil manis banyak-banyak. Makanan berlemak dan makanan manis tu jangan makan banyak. Sikit saja ya. Kenapa? Dilema berlaku apabila dia disajikan dengan makanan berlemak yang menjadi kesukaannya. Contohnya selalu makan McD, makan burger, makan Pizza Hut, contohlah air Pepsi, selalu awak ambil. Tetapi doktor nasihatkan anda baru-baru ni anda sakit, badan awak semakin lama semakin berisi dan berat, badan bertambah. Jadi doktor nasihatkan jangan makan lagi, ambil kuantiti sedikit saja kalau nak makan. Baik, dilemanya apabila mak ayah awak hidangkan di atas meja, anda tengok. Bila anda tengok, anda teringin nak makan apa yang anda suka, makan. Apa yang nak makan, anda nak makan. Tapi dalam masa yang sama, anda nak jaga kesihatan. Itu dinamakan sebagai dilema. Nak pilih mana satu? Nak makan sebab perut lapar sangat ni, tak tahan ni, lapar sangat ni. Ataupun nak jaga kesihatan. Baik, apa yang perlu dibuat oleh ganda, tindakan pilihan memora ialah ganda boleh ambil makanan berlemak. Siapa kata tak boleh? Pendapat saya, tapi kuantiti yang sikit. Tapi memandangkan badan dah macam gitu. Lebih baik janganlah lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, banyakkan minuman air masak, kerana air masak ini membantu proses pencernaan makanan, proses pertumbuhan dalam badan. Baik, ganda boleh ambil makanan yang berlemak dalam kuantiti yang sedikit. Macam cikgu kata tadi lah, kuantiti yang sedikit dan perlu melakukan aktiviti senaman. Ini masalahnya. Dah makan, tak nak bersenam. Sebab itulah badan kita dah naik. Baik.
kita pergi kepada situasi dilema yang kedua. Ini cerita pasal Kana lah. Apa dilema moral dia? Baik. Kana berasa bersalah sama ada hendak menghadiri majlis lahir anak jirannya atau menyiapkan tugasan projek mata pelajaran pendidikan moral. Baik, kat rumah, apabila Kana dah balik sekolah, kerja rumahnya banyak. Terutamanya kerja khusus ataupun kerja folio, projek mata pelajaran pendidikan moral. Dia kena buat. Tapi jiran suruh ajak, datanglah rumah sekejap, mak sambut birthday anak dia. Suruh datang juga. Jadi tak tahu. Sebab masa yang diberikan tu adalah masa yang untuk Kana ulang kaji pelajaran, untuk Kana siapkan latihan kerja rumah. Baik, apa tindakan pilihan bermoral? Sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah, Kana kena buat dua-dua. Kalaulah isu itu isu yang bermoral, isu yang baik, maka kalau dapat buat dua-dua, perkara itu lagi bagus. Jika tidak, utamakan perkara yang perlu diutamakan, barulah buat perkara yang kendian, yang boleh dibuat. Contohnya dalam situasi Kana perlu menghadiri majlis hari lahir anak jirannya, tetapi meminta diri untuk pulang lebih awal. Maksudnya, jiran dah datang jemput kan. Datang sekejap, tunjukkan muka. Okey? Nak menyambut birthday anak jiran itu, datang sekejap. Okey? Kemudian minta pulang awal dan maklumkan kepada jiran bahawa saya nak siapkan latihan kerja projek. Besok nak kena hantar. Jadi saya minta maaf. Berikan kata-kata ucapan yang baik. Kata-kata yang tidak menyinggung perasaan jiran itu. Sebab jika kita tidak menjaga perkataan, maka mewujudkan konflik, mewujudkan perbalahan atau pergaduhan. Jadi kita tak naklah bermusuh. Kita tak nak membuat masalah, mendatangkan masalah kepada orang lain. Jadi kita jaga pertuturan percakapan ketika meminta izin. Jadi secara tidak langsung, pilihan bermoral ini membantu kita untuk menyelesaikan isu dilema ataupun isu moral yang kita hadapi. Baiklah murid-murid, kita akhiri pembelajaran kita dengan jawab latihan penilaian B muka surat 15. Sudah saya suruh buat, kita akan bincangkan jawab. Seperti biasa, murid-murid telah diajarkan jawab soalan struktur, jadi kena faham isu yang ada di dalam petikan ini. Tak kisahlah dalam petikan ini sama ada bentuk petikan ke, sajak ke, gambar ke, dia ada mesej isu yang nak disampaikan. Maka anda kena catat ataupun anda kena highlightkan. Baik, kita baca soalan. Tina berjiran dengan Shina. Shina ni jiran sajalah, jiran Tina, kawan Tina juga. Mereka berkawan baik. Nampak saya dah kata tadi, mereka ni berkawan baik. Mereka akan pergi sekolah bersama. Ni setiap hari pergi sekolah sama. Walau bagaimanapun, Shina mempunyai sikap yang kurang baik. Apa sikap yang kurang baik bagi Shina ni? Dia suka membutuhkan orang lain. Dia suka ejek orang, dia suka mengata orang, dia suka mengumpat pasal orang lain. Hal ini menyebabkan Tina berada dalam dilema. Tina sebenarnya malu perbuatan Shina. Tina perlu menegur sikap Shina itu. Namun pada masa yang sama, dia tidak mahu persahabatan mereka terjejas. Dia nak tegur Shina tapi dia takut Shina tak nak kawan. Itu yang berlaku. Baik, soalan nombor 1. Saya bagi masa 2 minit. Saya bagi masa sekejap je lah. Cuba awak jawab secara lisan aja. Masa tu jawab. Sebab awak dah jawab kan. Baik, kita tengok soalan nombor 1. Saya bagi masa dalam 5 saat. 1, 3, 4. Baik. Dia tanya pasal dilema moral saja. Saya rasa kamu pun. Baik. Soalan nombor 1. Apakah dilema moral yang dihadapi oleh Tina? Kamu tengok di sini. Tengok di sini. Tina berada dalam dilema. Dia tanya dilema dia apa? Dia nak menegur sikap Shina tapi dalam masa yang sama dia tak mahu persahabatan dia terjejas. Nak tegur Shina tapi takut persahabatan, ikatan persahabatan atau hubungan kawan tu serenggang dan sebagainya. Jadi apakah dilema dia? Jadi jawapan nombor 1 ialah Tina takut untuk menegur kesilapan rakannya. Shina kerana khawatir
persahabatan. Baik, itu jawapan dia. Baik, kita tengok soalan nombor 2. Jelaskan satu cara. Kata kunci soalan ialah cara. Gariskan kata cara. Cara ni langkah lah. Langkah. Okey. Cara, kaedah dan sebagainya lah. Yang sinonim dengan perkataan cara. Jelaskan cara untuk Tina membuat pilihan moral yang baik. Jelaskan satu cara. Okey. Bagaimana cara Tina nak menyelesaikan masalah. Nak pastikan Tina boleh tegur Sheena menerimanya sebaik yang mungkin. Bagaimana kawan kita ni sensitif, tak boleh ditegur, tapi kita kena tegur dia. Jadi kita nak berkawan dengan dia. Okey, ada jawapan? Saya bagi masa 5 saat. 1, 2, 3, 4. Ni jawapan dia. Tina perlu menegur Sheena tanpa rasa bimbang agar rakannya sedar akan kesilapan itu. Kena tegur juga, perlu tegur. Baik, bagaimana nak tegur dia? Itu satu markah. Dengan menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan Sheena. Supaya Sheena tidak terasa hati atau tidak sakit hati terhadap percakapan kita. Itulah jawapan dia. Dengan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang boleh diterima oleh Sheena. Jadi, itulah jawapan dia. Langkah yang perlu diambil oleh Tina. Supaya Tina menegur rakannya. Nak tegur kena ada cara. Kadang-kadang anda dengan kawan anda cakap pun tak jaga perasaan orang lain. Anda biasa cakap dengan bahasa kasar. Bila anda cakap dengan bahasa kasar, kawan awak ni dengar awak, dia kata itu bukan tegur, itu ngejek dia. Sebab tu boleh putus kawan. Sebab tu boleh bergaduh. Sebab cara percakapan kita, itulah yang menyebabkan berlakunya konflik ataupun pergaduhan ataupun perbalahan. Jadi kita kalau ada kawan yang buat salah, kita tetap kena tegur kawan kita dengan cara yang berhemah. Cara yang berhemah ialah bercakap dengan sopan santun. Bahasa yang digunakan pakai itu bahasa yang mudah diterima, baik, dan tidak menyakiti hati orang lain. Itulah jawapan dia. Baik, kita tengok soalan yang ketiga. Berikan 3 nilai. Okey, buka tekan perkataan nilai ni boleh. Okey. Gunakan perkataan nilai ni. Saya dah conteng ni. Okey. Mesti jawapan awak tulis perkataan nilai. Okey. Kalau tak tulis nilai, salah. Okey. Jadi, jawapan dia ialah 1. Nilai rasional. Nilai rasional semua isu boleh diterima. Nilai harga diri pun sama. Semua isu moral boleh diterima. Dan paling penting, nilai bertanggungjawab. Semua isu boleh terima. Kalau ada isu-isu moral, letak je 3 nilai ni. Confirm betul. Tetapi kita akan cubalah ingat balik semula apakah nilai-nilai, 18 nilai yang perlu awak ingat beserta kata kunci nilai itu. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Jadi saya akan berikan awak latihan PBD, latihan seterusnya sebagai PBD bagi melihat tahap penguasaan anda. Murid-murid, pastikan anda bersentiasa bersedia dalam keadaan mood belajar agar anda dapat menguasai pelajaran. Sampai sini saja pembelajaran kita. Saya harapkan murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran, dapat memahami apa yang pelajari. Jangan lupa like, share dengan rakan-rakan dan subscribekan YouTube ini agar anda sentiasa terkenang suara cikgu mengajar anda. Maka anda boleh buka YouTube ini sehari. Sekian dari saya. Terima kasih.